tradisi turun-temurun yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu. Amalan ini lazimnya dibuat untuk menjalankan majlis seperti kenduri perkawinan, kenduri kesyukuran, dan majlis keramaian yang melibatkan komuniti setempat. Namun, dalam meniti arus kemodernan hari ini, amalan gotong royong semakin dilupakan oleh masyarakat konvensional di mana pelbagai manfaat yang mampu diperoleh telah menjadi suatu kerugian. Tidak dinafikan, perkembangan corak kehidupan masyarakat masa kini lebih ke arah menjana pendapatan, tetapi ia tidak menghalang kita untuk tetap mengamalkan gotong royong di peringkat kecil seperti di taman perumahan dan blok pangsapuri yang kita huni. Peribahasa Melayu berkata, tak basah dek hujan, tak lekang dek panas, yang bermaksud warisan tradisi kita seharusnya sentiasa relevan dan diingati oleh masyarakat kita. Dengan itu, kumpulan kami telah sepakat untuk mengadakan program gotong royong Jom Bersih yang telah dilaksanakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 7 Januari 2022 yang telah disertai sebanyak 52 orang. Hal yang demikian penting untuk kita mengenali kelebihan amalan bergotong royong dalam masyarakat tidak kira agama, warna kulit ataupun bangsa. Program gotong royong Jom Bersih amat mencapai matlamat apa yang dirancang. Program ini dijalankan di kawasan rumah masing-masing. Disebabkan kami berada di kampus, program yang kami jalankan melibatkan batch konsilisto iaitu batch 2. Target program ini hanya seramai 40 orang, tetapi yang hadir di luar jangkaan iaitu seramai 52 orang. Matlamat kami menekankan 3 art kebersihan iaitu reduce, reuse dan recycle. Pihak kami juga mengambil cakna dari segi SOP dengan membuat MySejahtera untuk diskan. Gotong royong ini juga merapatkan hubungan silaturahim antara batch konsilisto. Program ini berjaya mewujudkan sikap bertanggungjawab di antara pelajar-pelajar batch konsilisto untuk saling bekerjasama dan saling memupuk semangat bekerjasama. Seterusnya, saya akan memberikan sedikit maklumat tentang atur cara program. Atur cara program bermula pada pukul 8 pagi dengan permulaan pendaftaran kehadiran pelajar peserta yang terlibat. Pada pukul 8.30 pagi, ucapan alu-aluan daripada pengarah dan taklimat untuk gotong royong akan dilaksanakan. Pada pukul 8.50 pagi, pemberian alat gotong royong akan diedarkan kepada para peserta yang terlibat sehinggalah pada pukul 9 pagi aktiviti gotong royong untuk sesi pertama akan dilaksanakan. Peserta akan berehat pada pukul 10.30 pagi dan menikmati kudapan yang telah disediakan sehinggalah pada pukul 11 pagi sesi kedua untuk gotong royong akan dilaksanakan. Pada pukul 12.30 tengah hari, kata-kata penutup daripada AJK yang terlibat akan dijalankan sehinggalah pada pukul 1 petang program gotong royong akan berakhir. Pelaksanaan secara keseluruhannya berjalan dengan lancar, tetapi terdapat beberapa peserta yang hadir lewat. Secara keseluruhannya, program berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian jumlah sukarelawan. Jumlah sukarelawan bagi program gotong royong ini adalah seramai 52 orang, iaitu seramai 11 orang lelaki dan juga 41 orang perempuan. Bagi bahagian penerima manfaat adalah individu yang mendapat manfaat seperti pengalaman hasil dari penglibatan diri dalam program. Bagi penerima manfaat program ini adalah pihak yang telah melibatkan diri dalam program gotong royong ini, iaitu terdiri daripada 10 orang AJK program ini sendiri dan juga 42 orang peserta yang melibatkan diri dalam program ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan kewangan, iaitu wang yang diperoleh sepanjang program ialah berjumlah RM200 hasil daripada kutipan setiap ahli seramai 10 orang, di mana setiap ahli perlu membayar RM20 seorang. Perbelanjaan kesemua jumlah ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman bagi setiap peserta serta membeli peralatan yang perlu digunakan untuk aktiviti gotong royong. Jumlah pembelanjaan yang digunakan ialah sebanyak RM194 dan baki RM6 yang tinggal pula telah disedekahkan di masjid. Cabaran sebelum program ini dilaksanakan ialah cabaran dari segi masa. Masa lapang di antara ahli kumpulan berbeza. Oleh itu, kami telah menetapkan satu masa di mana semua ahli kumpulan mempunyai masa lapang supaya dapat berbincang dan memberikan idea masing-masing berkaitan dengan program gotong royong yang akan dijalankan. Seterusnya, cabaran dalam meyakinkan orang ramai berkaitan dengan program kami.
Hal ini disebabkan oleh jangkitan COVID-19 yang mudah dijangkiti menyebabkan orang ramai tidak mahu menyertai program seperti ini. Oleh itu, kami meyakinkan mereka dengan kami akan memastikan peraturan program ini dijalankan mengikut SOP. Bagi orang yang tinggal di kawasan luar kampus, mereka akan bergotong royong di kawasan kediaman rumah masing-masing. Bagi cabaran semasa ialah masa program ini bermula dilanjutkan. Program ini dijalankan di kawasan kediaman di kampus dijalankan secara bersemuka dan masa bermulanya program ini terpaksa dilewatkan selama 10 minit kerana kami perlu menunggu kehadiran pelajar dan mengumpulkan semua pelajar yang hadir ke program ini. Oleh itu, kami telah mempercepatkan sesi taklimat dan juga sesi pengagihan kerja sebelum mula bergotong royong bagi mengelakkan masa tamat program ini dilanjutkan daripada masa yang telah ditetapkan. Selain itu, cabaran yang dihadapi selepas program ini ialah terdapat beberapa pelajar yang agak tergesa-gesa untuk mendapatkan jamuan ringkas yang disediakan oleh pihak kami kerana mereka mempunyai beberapa hal peribadi yang perlu diselesaikan. Oleh itu, kami mempercepatkan proses penyimpanan alatan dan proses pengagihan makanan kepada semua pelajar yang hadir supaya tidak mengganggu masa mereka. Bagi peserta yang bergotong royong di kawasan kediaman rumah masing-masing, mereka tidak memberikan kerjasama yang baik kerana mereka hanya meminta sijil tanpa menghantar bukti melakukan aktiviti gotong royong ini kepada ahli jawatan kuasa program. Oleh hal yang demikian, kami memohon jasa baik peserta untuk memuat naik bukti semasa mereka menjalankan aktiviti ini agar memudahkan kami untuk melakukan proses pemberian sijil kepada semua peserta yang hadir ke program ini. Cadangan penambahbaikan program gotong royong pada masa akan datang ialah perlu dijalankan dengan lebih kerat supaya setiap individu akan mempunyai sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kawasan sekitar. Tambahan lagi, program ini dapat memastikan kawasan sekitar bersih dan selamat tanpa ada sebarang penyakit. Pihak pengaju program juga mestilah memastikan dan menyediakan setiap peralatan pembersihan disediakan lebih awal daripada waktu yang telah ditetapkan. Antara peralatan yang diperlukan ialah penyapu, plastik sampah dan tos sampah bagi memudahkan program ini dijalankan. Alatan ini juga mestilah disediakan dengan kadar yang mencukupi bagi kegunaan peserta. Program gotong royong ini juga mestilah dilakukan dengan kerjasama antara semua pihak dan peserta supaya dapat mewujudkan sikap kerjasama dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Proses pengagihan tugas gotong royong juga perlulah dilakukan secara sistematik dan teratur. Program gotong royong ini juga memerlukan sumber kewangan yang mencukupi untuk menyediakan makanan dan minuman kepada peserta. Tambahan lagi, sumber kewangan juga diperlukan untuk membeli peralatan membersih dalam menjalankan program gotong royong ini. Impak program kepada penduduk atau komuniti. Program gotong royong ini memberi impak yang positif di mana dapat mewujudkan persekitaran atau tempat tinggal yang bersih, di mana dalam agama Islam juga turut mementingkan kebersihan kerana kebersihan juga merupakan salah satu lambang seseorang itu Muslim. Tambahan lagi, aktiviti gotong royong ini juga dapat membantu mengelakkan masyarakat dari terkena sebarang penyakit yang tidak diingini seperti penyakit Aedes dan sebagainya. Jadi, melalui penyertaan program gotong royong dapat menjadikan kebersihan alam sekitar sentiasa terpelihara. Impak program kepada peserta. Program gotong royong ini dapat mewujudkan semangat positif antara ahli masyarakat, terutamanya dalam memastikan sesuatu tugasan itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Program ini juga dapat memberikan satu semangat kepada masyarakat bahawa walaupun tugasan itu berat untuk dilakukan tetapi mampu diselesaikan dengan begitu baik sekali apabila semua pihak menghulurkan bantuan. Keadaan ini menjadikan semua perkara yang dilakukan oleh masyarakat dapat diatasi dalam masa yang singkat dan mudah sahaja, sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Jelaslah, program gotong royong ini dapat memupuk semangat kerjasama yang tinggi di kalangan peserta. Antara nilai yang kami peroleh daripada program ini ialah komitmen. Semua ahli kumpulan menunjukkan komitmen yang baik sepanjang menjayakan program ini. Buktinya, semasa melakukan perbincangan di dalam kumpulan, semua ahli sentiasa menepati masa yang ditetapkan dan berpartisipasi di dalam perbincangan tersebut. Semua ahli kumpulan juga sentiasa memberikan idea yang bernas untuk memastikan program kami berjalan dengan lancar dan teratur.
Nilai yang kedua adalah sumbangan. Melalui program ini, kami dapat memberi sumbangan kepada orang ramai iaitu kami telah memastikan kawasan atau tempat awam bersih dan teratur. Melalui program ini juga, kami dapat memudahkan kerja orang lain dan dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan teratur di kawasan tempat tinggal masing-masing. Nilai berikutnya ialah tanggungjawab dan kerja berpasukan. Ketika menyiapkan kertas kerja bagi program ini, kami telah berbincang di dalam kumpulan secara atas talian. Kesemua ahli kumpulan menunjukkan semangat kerja berpasukan yang sangat baik. Kami juga telah membahagikan tugas masing-masing bagi program ini. Kesemua ahli melakukan kerja dengan baik dan memainkan peranan masing-masing dengan penuh dedikasi. Nilai terakhir yang kami peroleh daripada program ini ialah nilai kesungguhan. Kami dapat melihat kesungguhan setiap ahli pasukan dalam menjayakan program ini. Buktinya kami telah mengadakan program ini pada hujung minggu dan kesemua ahli telah bersama-sama menyertai program ini. Hal ini menunjukkan bahawa kesemua ahli kumpulan bersungguh-sungguh dalam menjayakan program ini.